الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjunjung tinggi segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia-manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat insya-Allah. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah, di mana satu bulan yang akan menceritakan tentang pengorbanan seorang manusia yang bernama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saudara sidang hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok sesi demi sesi kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah terlepas daripada ujian. Dan itulah kehidupan para nabi, kehidupan para anbiya. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah dianak emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi apabila mereka bergelar sebagai nabi, mereka pasti akan menerima ujian. Sebab inilah yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu sangka kamu telah beriman selagi mana aku tak uji kamu, kata Allah. Allah nak tengok keimanan kita, Allah akan uji kita. Maka macam itulah rencah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan ujian. Usia remaja dihalau oleh keluarga. Ketika mana meningkat menjadi pemuda, berdepan dengan Raja Namrud yang melempar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api yang sangat besar. Dan Allah memerintahkan kepada api tersebut, ya nar kuni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, sejuk dan selamatkanlah ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat ni very special. Sebab apa? Dia bukan hanya sejuk, tapi sejuk dan selamat. Kerana ada sejuk yang tidak selamat. Kalau api itu terlampau sejuk pun boleh mematikan. Tetapi Allah perintahkan kepada api tersebut, wahai api, taat perintah aku, sejuk dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Ibrahim seorang manusia yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui Nabi Ibrahim memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup mengorbankan diri dia, dilempar masuk ke dalam api hanya untuk mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tak terlepas lagi daripada ujian. Selepas dia dah menang ujian tu, kemudian datang pula ujian yang seterusnya. Kalau kita baca tafsir, sehingga umur Nabi Ibrahim dah melanjut usia tua, masih lagi tidak mempunyai anak. Hari-hari tak putus asa doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, kurniakanlah kepada aku anak yang soleh. Tuan-tuan, kita 5 tahun kahwin, 10 tahun kahwin tak ada anak, pening kepala tuan-tuan. Dia sampai dah lanjut usia, masih tak punya anak. Hari-hari doa kepada Allah. Maka Allah kurniakan anak Nabi Allah Ismail kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dah dapat anak, seronok tunggu anak yang lama. Kemudian datang perintah Allah, wahai Ibrahim, tinggallah anak kamu di tengah padang pasir yang kering kontang. Satu titik air pun tak ada, satu makanan pun tak ada di tempat tu. Terkapar-kapar Sayyidatina Hajar juga mencari air kepada Ismail, ditinggalkan oleh suami Nabi Allah Ibrahim alaihissalam semata-mata untuk tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas berbelas tahun, tuan-tuan, tinggal anak yang kecil, merah, cantik, comel, ditinggalkan sehinggalah anak tu menginjak menjadi usia remaja Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun dapat perintah untuk balik bertemu dengan keluarga dia.
Dalam satu riwayat bagi tahu, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan untuk bertemu dengan keluarga dia, bila dia dah sampai dekat dengan Safa dan Marwah, tempat ditinggalkan Hajar dan juga Ismail, lepas belas-belas tahun dia rindu nak jumpa anak dia. Dia berjalan sehingga selipar yang dia pakai tertusuk akan batu-batu kerikil. Dia tak rasa sakit pun batu tu cucuk kaki dia, sebab lebih besar kerinduan dia kepada anak dia. Dan apabila sampai bertemu dengan Ismail, melepaskan rindu dendam meninggalkan anak berbelas-belas tahun, datang pula perintah Allah melalui mimpi. Maka besok pagi berlaku satu dialog di antara bapa dan anak. Dirakamkan dialog tersebut di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, semalam aku melihat di dalam mimpiku, anni adhabuka, aku sembelih kamu, fanzur madza tara, apa pandangan kamu wahai anakku. Tuan-tuan, bapa mimpi nak sembelih anak, tanya what is your opinion, apa pandangan kamu. Dan anak tu jawab, ya abati, wahai bapakku. Tuan-tuan, bahasa Arab ya abati itu panggilan yang paling manja. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, buatlah apa yang disuruh oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan aku tergolong dalam golongan manusia-manusia yang sabar, kata Ismail. Seorang anak yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun terpaksa menggadaikan nyawanya hanya melalui satu perintah yang datang daripada mimpi, tetapi dia sanggup taat akan perintah tersebut kerana dia mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, terbukti dalam cerita sejarah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sanggup mengorbankan Ismail yang dia sayang, sanggup mengorbankan Ismail yang dia tunggu begitu lama, sanggup dia korbankan Ismail yang semata-mata untuk mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat darjat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan Nabi Ismail hanya semata-mata untuk mencapai darjat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan khutbah pada tengah hari ini, apakah Ismail yang ada di dalam diri kita? Kalau Ismail yang ada kepada Nabi Ibrahim itu adalah anak, apakah Ismail yang ada dalam diri kita yang perlu kita korbankan untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat keimanan dan darjat ketakwaan kepada Allah? Barangkali Ismail yang perlu kita korbankan adalah harta kita. Barangkali Ismail yang perlu kita korbankan adalah tenaga kita. Barangkali Ismail yang perlu kita korbankan adalah jawatan dan pangkat kita. Barangkali begitu banyak Ismail yang perlu kita korbankan dalam kehidupan kita untuk mencari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita adalah manusia yang sanggup mengorbankan satu benda yang kita cinta di atas dunia untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita akan tergolong sebagai manusia yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad, Allahumma salli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah
والسكينة والبركة والعافية علينا وخصوصا على مالكنا Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fauzi bin Haji Abdul Razak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.